Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai penyokong Pakatan Harapan tidak setuju Najib Tun Razak diberi kebebasan. Dan diorang mula bersuara. Dan pemimpin-pemimpin dari DAP, PKR dan juga Amanah yang bersuara bahawasanya mereka tidak sokong pengampunan Najib, walaupun mereka declare ataupun parti declare yang mereka ni beri pandangan peribadi. Itu kenyataan peribadi. Itu tak kena mengena dengan parti. Tapi kita tak boleh cakap macam tu. Bila seseorang cakap sebagai pemimpin parti, maka dia bercakap bagi pihak parti. Dia tak boleh kata, walaupun dia presiden parti ke, ataupun dia pengarah perhubungan parti atau pengarah komunikasi parti, apa dia cakap tu is a personal punya, tu tak kena mengena dengan parti. No such thing. Kalau you pemimpin parti dan you pegang jawatan dalam parti, lebih lagi kalau jawatan you ialah pengarah komunikasi dan you cakap sesuatu, itu parti yang cakap. You tak boleh maknanya kata ini tak kena mengena dengan parti. So, beberapa pemimpin parti, DAP, PKR, walaupun kalau ketua pemuda atau timbalan ketua pemuda sekalipun, masih jawatan. Dan mereka bercakap bagi pihak parti. Kalau mereka tidak cakap bagi pihak parti, maka parti perlu ambil tindakan disiplin dan memecat mereka dari jawatan atau memecat mereka dari parti. Di England ni, kalau sekira seseorang tu, pemimpin ke, menteri ke, ataupun pemimpin parti, dia pegang jawatan dalam parti, misalnya dulu masa Boris Johnson, sekarang ni Rishi Sunak lah. Kalau Boris Johnson orang dia misalnya dalam kabinet ke, dalam parti ke, kalau dia cakap sesuatu yang bercanggah dengan dasar parti, dia akan dipecat. Dia akan dipecat, disuruh letak jawatan. Tak boleh. Sebab pendirian parti sekian-sekian. You cakap ni bertentangan dengan pendirian parti, maka you have to go. Resign ataupun diganti, dipecat. Dan Boris Johnson tidak teragak-agak nak ambil tindakan terhadap sesiapa, baik kabinet, ahli kabinet ke, pemimpin parti ke, yang mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan pendirian resmi parti. You cannot get away with it. Immediately tindakan diambil, you dipecat dari bukan saja parti, jawatan parti, tapi jawatan kabinet juga. So whoever yang bercakap ni, yang kata itu peribadi, personal opinion, tak kena mengena dengan parti, itu bohong. Sebab mereka bercakap tu sebagai strategi. Mereka nak uji, test the market. So mereka kata, okay, saya tak sokong tindakan memberi pengampunan kepada Najib atau membebaskan Najib dari penjara. Saya tak sokong. So, tapi saya beri ni pandangan personal, bukan pandangan parti. Nonsense. Itu yang sebenar parti di belakang kenyataan tu. So, dia nak test tengok. Apabila kenyataan itu dibuat, apa reaksi orang ramai ataupun reaksi dari ahli parti ataupun misalnya reaksi dari parti lain. Misalnya UMNO. So, bila dia cakap, pandangan saya macam ni, dia tidak cakap. Itu pandangan peribadi, bukan pandangan parti. Saya beri personal opinion. Dia tak cakap, dia cakap dulu. Lepas tu tengok. Kalau backfire, itu pandangan saya, tak kena mengena dengan parti. Kemudian baru dia declare. Tapi dia tak declare, kata saya nak beri pandangan peribadi yang tak kena mengena dengan parti, dan sekira parti tak sokong kenyataan saya, maka saya akan letak jawatan atau parti boleh pecat saya. Dia tak cakap macam tu. So, dia cakap kononnya macam dia ni pengarah komunikasi. So, orang akan interpretasi orang bahawasanya dia cakap ni bukan dari segi peribadi, tapi sebagai pengarah komunikasi, sama macam UMNO punya pengarah komunikasi. Dia cakap macam-macam
Dia tak boleh kata, itu pandangan saya, itu bukan pandangan UMNO. Mungkin UMNO ni beza pendapat dengan saya. Tak, dia tak pernah declare. Bila dia cakap tu, dia selalu kata kita tak boleh sokong. Dia tak kata saya personally tak boleh sokong. No, dia kata kita. Kita tu maknanya keseluruhan parti lah. Dia tak pernah kata, my personal opinion ialah seperti berikut. No. Our opinion. Kita punya pendapat macam ni. So, dia memberi gambaran, misalnya pengarah komunikasi UMNO, dia beri gambaran yang dia cakap bagi pihak parti. Dia tak pernah declare ini personal opinion. Sama macam pengarah komunikasi Amanah misalnya. Dia tak cakap ini personal opinion. Dia beri opinion saja. Bila backfire, baru dia withdraw, dia backtrack, dia buat U-turn, kata, actually yang saya cakap tu peribadi, nothing to do with party. Kemudian, bila dah jadi huru-hara. So, the issue is, dia orang nak test market. Dia nak tengok reaksi orang ramai. Kalau kita kata kita tak sokong Najib dibebaskan, atau kita tak sokong pengampunan diberi kepada Najib, macam mana reaksi orang ramai? Jadi sekarang ni, benda ni sudah snowball. Oleh kerana sudah keluar 1-2 orang dari Amanah, dari PKR, dari DAP. 3 parti dalam Pakatan Harapan, walaupun bukan presiden parti yang bercakap, tapi kalau dah yang bercakap tu berjawatan pengarah komunikasi ataupun ketua pemuda atau timbalan ketua pemuda, sama kalau Puteri UMNO bercakap pun, walaupun Puteri UMNO ni dikira level nombor 4, tapi ketua puteri itu boleh dikatakan dia, sebab she is puteri UMNO leader, maka apa yang dia cakap tu boleh mewakili puteri dan boleh mewakili UMNO. Dia tak boleh pisahkan puteri UMNO dengan puteri ataupun puteri dengan UMNO, tak boleh pisah. It comes together, and this is politics. This is politics. Kalau dulu masa Mahathir Perdana Menteri, dia serang Yahudi, dia attack Yahudi. Dia kata Yahudi macam ni lah, Yahudi macam tu. Negara Barat, Amerika dan negara Eropah kutuk Malaysia. Malaysia yang terima akibatnya. So, dia orang boycott Malaysia lah dan sebagainya. Kita tak boleh kata, itu Mahathir punya personal opinion. Sebab apa yang Mahathir cakap personal opinion, satu Malaysia kena dihukum. No, satu Malaysia dihukum. Atau apa yang Mahathir cakap sebagai Perdana Menteri Malaysia. It's not personal. It's Malaysia talking. This is Malaysia talking, not Mahathir personally talking. So, bila dia kutuk Yahudi tu, akibat dia negatif tak bagi negara kita. So, this is how it works lah. Dan beberapa kenyataan yang dikeluarkan is not personal. It is, boleh katakan, testing the waters. Dia orang nak test market. Tengok, keluarkan kenyataan. Tapi jangan presiden. Biar orang ni ke orang ni keluarkan kenyataan, dan kita tengok what happen. So, memanglah UMNO not happy. UMNO marah. Sebab UMNO ni, masa-masa yang lepas, tak pernah dicabar. UMNO ni is a big brother. UMNO ni boleh katakan warlord. Dalam Barisan Nasional tu, walaupun kata ada 14 parti Barisan Nasional, tapi yang 13 tu kena ikut apa UMNO nak. Kalau UMNO cakap hitam, hitam. Kalau cakap putih, putih. Tak boleh yang lain ni menentang atau bantah kata, no, kita tak setuju. Tak boleh. Dulu ada sekali dah berlaku. Bila UMNO cakap, pemuda UMNO bercakap sesuatu, pemuda MCA mencabar. Pemuda MCA tak setuju. Ini kes sekolah Cina. Ini Anwar Ibrahim yang kerja dulu. Anwar tahulah, Anwar ni suka buat kacau. So, dia pergi kacau sekolah Cina. Bila dia kacau sekolah Cina tu, Anwar pergi tukar sama headmaster di sekolah Cina tu, guru besar sekolah Cina tu, dia tukar dengan orang yang tak boleh tak boleh cakap Mandarin. Dia macam kita tukar guru besar sekolah agama, orang yang tak boleh tulis Jawi. Macam mana dia guru besar sekolah agama, Jawi pun tak boleh tulis. So, kenalah orang yang dianggap berpengalaman di dalam bidang tersebut. So, bila Anwar pergi tukar guru besar
sekolah Cina dengan orang yang tak boleh cakap Mandarin ataupun tak. Bukan saja guru besar, Ling Leong Sek dulu, Presiden MCA, dia tak boleh tulis Cina tau. Dia tu Mandarin pun tak boleh, tulis Cina pun tak boleh. Bila dia jadi Presiden MCA, baru dia pergi belajar Mandarin class. He went to Mandarin class to learn Mandarin and to learn how to write in Chinese. Bila dah jadi Presiden, dikutuk dulu. So, isu dia, Anwar pergi kacau sekolah Cina, MCA protes. Bila MCA protes tu, UMNO tu lawan balik. So, jadi isu Cina Melayu. Became racial issue. Jadi, hampir nak jadi May 13 yang kedua. May 13 2.0. Akhirnya, Mahathir lancarkan operasi lalang. 100 lebih orang ditangkap di bawah ISA. Di bawah operasi lalang. Sebab ni lah, Anwar pergi kacau sekolah Cina, MCA protes, UMNO pula keluar menentang MCA. So, this thing is party to party. Tak bolehlah kerajaan kata, itu Anwar, itu tak kena mengena dengan UMNO, tak kena mengena dengan tu. Tak boleh. The whole UMNO, the whole government bergaduh dengan China semasa itu. Akhirnya Anwar terpaksa back down dan jangan campur tangan lagi dalam sekolah Cina. So Anwar ni memanglah suka buat kacau, benda yang tak kena mengena. Padahal sekolah Melayu tu banyak lagi masalah tak selesai. Pergi kacau sekolah Cina buat apa? So this is the issue. Tindakan kita, kenyataan kita tak boleh pisahkan dengan tindakan parti atau tindakan kerajaan. This is very important. So isu sekarang ni, UMNO nak Najib diberi pengampunan. Tapi perkara ni tidak dibawa kepada lembaga pengampunan. Ataupun lembaga pengampunan tak bawa untuk dibahas, untuk dibincang. Dan Anwar kata masa yang sesuai akan dipertimbangkan. Lembaga pengampunan pun kata masa yang sesuai, at the right time, kita akan bincang dan kita akan mempertimbangkan. We will consider at the right time. Bila right time tu? Sebab jangan lupa, Ketua Penerangan ataupun pengarah komunikasi UMNO, bila pengarah komunikasi UMNO bercakap, dia selalu guna perkataan kami, kita. Kita ini, kita itu. Dia tak kata saya, dia kata kita. Jadi, dia bercakap bagi pihak parti, bukan sebagai peribadi. So, apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi UMNO ialah kenyataan UMNO dan pendirian UMNO. I speak as UMNO. Dan macam Julius Caesar said, I am Rome and Rome is me. Maknanya apa saya cakap tu, I'm speaking as Rome. Not speaking as Julius Caesar. I'm speaking as Rome, the empire. So, pengarah komunikasi UMNO ni bercakap bagi pihak seluruh parti. Termasuk bercakap bagi pihak Presiden parti, iaitu Ahmad Zahid Hamidi. He speaks on behalf of the party president as well. Dan juga he speaks on behalf of Najib Tun Razak. So dia cakap 28 hari bulan Najib akan dibebaskan. Lembaga pengampunan akan membebaskan Najib. Najib boleh balik rumah dan boleh beraya di rumah. Confirm 100%. Tanpa was-was. 28 hari bulan baru ni tak ada pun, dan kenyataan yang dikeluarkan oleh lembaga pengampunan, not the right time yet, belum sampai masa. Anwar sebagai Perdana Menteri juga cakap not the right time, tapi mengikut UMNO, kenyataan dari pengarah komunikasi UMNO bagi pihak UMNO, dia cakap Perdana Menteri, apabila Perdana Menteri ambil alih, Perdana Menteri baru ambil alih, angkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15, bermaknanya November 2022, dalam seminggu Najib akan dibebaskan. Seminggu. 1 week selepas Perdana Menteri angkat sumpah, Najib akan dibebaskan melalui pengampunan dari Agong dan dia balik rumah. Bermaknanya by 1st December lah dia boleh ada di rumah. So jangan kata raya, Christmas, Najib boleh celebrate Christmas di rumah. Tak berlaku. Sebab apa? Jadi perkara tu
dikatakan perjanjian di antara UMNO dengan Pakatan ataupun perjanjian di antara Ahmad Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim is an agreement, sudah dipersetujui bahawasanya Perdana Menteri baru akan membebaskan Najib 100% confirm tanpa was-was. Tapi benda tu dah berapa bulan, lepas tu kata pula okey 28 April Najib masih boleh raya kat rumah, raya sebulan. So okey lah, tak boleh raya pertama, raya kedua. Tapi dalam raya seminggu, 2 minggu boleh dah raya di rumah. Tak juga. Jadi sebab apa? Adakah UMNO membohong rakyat, membohong ahli? Adakah mereka menipu? Ataupun betul ada perjanjian, tetapi Anwar langgar perjanjian. Anwar tidak menghormati perjanjian. Yang mana satu? Dia di antara dua tu. Either UMNO bohong, tidak ada perjanjian, ataupun Anwar belut. Anwar sudah main belakang UMNO. Yalah, main belakang maksud tu bukan literal lah. Figure of speech main belakang tu betray lah. So, which is the correct story? Yang mana satu sekarang? Dia ada dua je. Di antara langgar perjanjian atau di antara ataupun tidak ada perjanjian. Which one? Langgar atau tidak ada? So, UMNO kena explain. Maknanya pengarah komunikasi UMNO kena sekali lagi keluarkan kenyataan dan menjelaskan kepada orang ramai, kita tak bohong, UMNO tak tipu, UMNO cakap benar, betul, sepatutnya Anwar dibebaskan seminggu selepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tak jadi dan sepatutnya postpone hingga 28 April. Jadi 28 April tu Lembaga Pengampunan akan selesaikan pengampunan Najib, dan Najib akan diberi pengampunan oleh Agong, dan Najib akan beraya di rumah. Kalau tak boleh sebelum ujung April pun, sekurang-kurang minggu pertama atau selewat-lewat minggu kedua Mei. Bermaknanya dalam beberapa hari lagi ni, Najib akan dibebaskan dan Najib akan balik dan akan prepare untuk membuat jamuan raya, dan kemungkinan kalau ikut Lokman ni mungkin 200-300 ribu orang akan hadir. So kalau rumah tu tak boleh lah kot kot Najib boleh sewa stadium Shah Alam ke mana-mana stadium ataupun di Pekan ke, dan supaya 300 ribu boleh muat. Tapi mungkin tak sekaligus kot, kena berganti-gantilah shift. 50,000 at any one time. So whatever it is, ini yang dijanji kepada rakyat. Jangan lupa, ini bukan omong-omong kosong. Ini janji pada rakyat bahawasanya kalaulah kita undi pakatan, maknanya Najib akan dibebaskan. Sekiranya UMNO menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri, kalau sekiranya UMNO menyokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan, sebab mereka tak cukup kerusi, jadi UMNO perlu bantu mereka membentuk kerajaan supaya Anwar boleh jadi Perdana Menteri, dan apabila Anwar jadi Perdana Menteri, dia bolehlah bebaskan Najib dari penjara melalui pengampunan dari Agong. Ini yang telah janji kepada rakyat. Jadi ramai orang yang benci DAP, ramai orang juga yang benci Anwar. Mereka sokong Anwar, mereka sokong Pakatan. Dalam dia benci pun, dia sokong. Sokong bukan kerana dia sudah tidak benci Anwar atau sudah tidak benci DAP. Masih benci. Tapi mereka lebih sayang kepada Najib. Jadi, mereka sokong orang yang mereka benci atau parti yang mereka benci kerana mereka sayang Najib. So, it's not that I love Najib, it's not that I love Anwar more or I love DAP, but I love Najib more. So biarlah benda, kalau saya terpaksa makan tahi pun saya makan tahi lah, as long as Najib boleh dibebaskan. So what happen is, orang yang benci Anwar, orang yang benci PKR, orang yang benci DAP, mereka makan tahi.
makan tahi kerana nak membantu Najib keluar penjara. Tapi selepas makan tahi, tak ada pula Najib keluar penjara. Ini diorang rasa ni kecewa sangat-sangat ni. Mereka rasa mereka ditipu. Lepas tu, 2-3 hari ke belakang ni, mulalah orang tu keluar kata, oh saya tak sokong Najib dibebaskan. Saya tak sokong Najib diberi pengampunan. Dan mereka tahu kenyataan mereka ni akan upset UMNO, akan membuat UMNO ni marah. Tapi mereka keluar juga kenyataan itu. Dan apabila nampak UMNO marah ni, dia orang cuba kata, minta maaf lah kalau apa saya cakap ni awak terasa hati. Saya minta maaf kerana awak terasa apa yang saya cakap. Tapi dia tidak kata saya tarik balik kenyataan. No. Kenyataan tu kekal. I do not withdraw my statement. My statement kekal. Cuma saya minta maaf lah kalau awak terasa. Tu je lah. If you feel upset, I'm sorry. But I will not withdraw my statement. So, itu yang berlaku sekarang. Kita tengoklah perkembangan lepas ni. Sebab saya rasa malam ni sudah mesti pengarah komunikasi UMNO ni akan melalak, melolong dan akan mengamuk oleh kerana mereka bercakap benda yang UMNO tidak suka atau yang mereka tidak suka. Tapi apa yang mereka patut fokus sekarang ni, sebab apa Anwar tidak bertindak untuk mengguna kuasa Perdana Menteri untuk membebaskan Najib. Apa dia kata ini kuasa mutlak agung? Hello. Kuasa mutlak agung pun, kalau Anwar telefon agung kata, bos, tolonglah bebaskan Najib. You think agung akan kata ke Anwar, itu kuasa saya, okay? Kuasa mutlak agung. Awak jangan campur tangan kuasa saya. Taklah. Because Agung pun ada deal dengan Anwar. Kalau Anwar kata, bos tolong bebaskan Najib. You think Agung nak kata ke Anwar, fuck you, go to hell? Taklah. Agung akan buat deal. Sebab dia Putrajaya dengan istana negara ni, termasuk istana-istana negeri, baik Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, tak kisahlah. Dia Putrajaya dengan istana negara ni, dia orang ni live and let live. Maknanya satu tangan ni membersihkan tangan satu lagi. Jadi kalau awak faham apa maksud, Perdana Menteri tak boleh survive kalau dia berperang dengan istana negara. Istana negara pun tak boleh survive kalau dia perang dengan Putrajaya. So Putrajaya dengan istana negara ni must move together. Kita kena on the same team. Sebab banyak kepentingan istana negara di dalam tangan Putrajaya dan vice versa. There is a reality of relations, perhubungan di antara the political masters and the Raja-Raja Melayu. Sejarah sudah membuktikan kalau satu berlawan dengan satu lain, kedua-dua rugi. Hanya apabila Putrajaya dan Istana Negara ni are on the same page, barulah akan berlaku win-win situation. Assalamualaikum. Salam sejahtera.